Okey, baik. Kita nak berkongsi dengan anda satu lagi menu istimewa sebab kalau kita sebut tentang sayur-sayuran, mungkin ada dalam kalangan anak-anak kita yang kurang berminat nak makan sayur. Hari ini kita berikan anda variasi menarik sayur-sayuran yang boleh dijadikan salah satu hidangan. Kalau kita tengok di depan ini bersama kita, Nur Azurila, ini kalau kita lihat kan, teknik masak sayur pun ada macam-macam kaedah sebenarnya. Ada goreng sahaja, kita ada boleh buat sup, boleh buat dalca sayur pun, boleh juga jadikan gado-gado. Siapa kata sayur ni sebenarnya tak menarik untuk dihidangkan? Betul tu. Tapi hari ini apa yang Ina nak kongsikan? Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Okey, selamat tengah hari semua. Hari ini kita orang akan tunjukkan cara-cara buat sayur, masak lemak putih version Kelantan lah, negeri Kelantan, daripada Kelantan. So ni adik saya tengah masukkan santan dululah. Kita rebus naik terus ya, tak payah tumis-tumis. Tak payah. Itu apa tu? Yang ni kat dalam ni kan, ini kombinasi ni. Ya, bawang merah, bawang putih dan isi ikan. Okey. Kita orang pakai isi ikan kembung. Inilah yang membezakan sayur lemak di Kelantan dan juga di negeri-negeri lain. Betul-betul. Saya nak tanya, penggunaan isi ikan ini sendiri, selalunya apa yang sesuai untuk dijadikan sayur lemak? Ikan. Ya, dari segi ikannya, apa yang sesuai? Ikannya ni, sayur, macam-macam sayur sebenarnya boleh. Okey, tapi ikan apa kita guna? Ini ikan kembung. Tapi ikan kembung? Setahu saya lah, mak saya kan dalam banyak-banyak kan, dia akan pakai ikan kembung. Okey. Mungkin sebab dia punya rasa tu lain kan. Kalau macam ikan kerisi, isi dia macam tebal sikit. Ikan kembung ataupun ikan selayang ke? Ikan selayang pun boleh juga. Ya? Buat laksa kan. Betul, tak ada masalahnya. Betul. Tapi dari segi sayur-sayuran juga terpulang. Betul, terpulang. Ada setengah orang buat masak lemak kobis. Betul. Ada setengah juga yang menggunakan, hari ini kita guna apa tu? Ni ada pucuk manis. Sedapnya. Yang ni ada kacang kelisa lah. Yang ni ada carrot, yang terung. Lepas tu kita orang pakai keledek. Ubi keledek kuning tu. Adik saya dah masukkan awal-awal lah sebab nak bagi dia empuk kan. Betul-betul empuk ya. Okey. Yes. Kalau kita lihat sebenarnya lah, ada menu-menu yang seperti yang kita sebut ni kan. Selalunya memang kalau di rumah pun kadang-kadang balik-balik bila kita dah masak lauk utama, sayur goreng je lah sayur. Goreng je lah, betul. Masak belacan ke goreng belacan dan sebagainya. Betul. Tapi sebenarnya di depan kita ni ada Ada pelbagai. Yes, betul. Ini apa ni? Yang ni kailan, baby kailan, masak dengan ikan masin lah. Kailan ikan masin lah. Kailan ikan masin. Ini sup sayur lah. Sup sayur sama dengan ayam. Ada ayam aja. Sedapnya. Ini juga mungkin boleh dijadikan perangkap untuk anak-anak. Betul. Senang kan anak-anak kan. Satu lauk je. Ayam dah ada, sayur pun ada. Kadang-kadang kan susah sangat anak-anak ni nak makan sayur. Tapi bila dah letak dalam sup ayam, pasti rasanya pun sedap ya. Yang tak makan sayur, boleh makan sayur. Betul. Ini sayur campur. Sayur campur lah. Sayur campur ni memang favourite semua orang lah. Semua orang tahu lah ikutlah nak campur apa. Ikut suka hati lah kan. Apa yang ada kat dalam peti tu kan. Campak je. Ini sayur yang tengah kita masak. Kita orang masak. Inilah hasil dia. Daripada yang kat situ kan. Kita orang, satu lagi kita orang tak pakai cili yang maksud saya cili boh ke cili api kering, ke apa-apa kan. Kita orang pakai kan, kita orang guna lada hitam. Serbuk lada. Ini juga yang membezakan Tapi dia tak rasa adalah pedas sangat. Maksudnya masuk budak boleh makan lah. Dia tak pedas, dia macam pedor-pedor gitu kan. Tapi kalau saya Rina kena make sure pedas. Jadi tambah lebih pun tak apa. Okey, ini boleh. Kalau kita buat nasi tumis, tak kira nasi tomato ataupun nasi minyak, kita dah ada ayam masak merah, kita ada daging masak hitam. Kalau dalca nak dibuat ayam, nak dibuat daging, mungkin kita rasa macam banyak sangat menu-menu yang berat kan. Kita buatlah dalca sayur-sayuran. Lepas tu kalau ada rasa macam nak ada daging, tambahlah daging. Ada daging tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi selalunya sayur apa yang sesuai untuk dijadikan dalca sayur-sayuran? Mostly carrot lah. Carrot dengan terung. Itu yang paling selalu digunakan dalam dalca. Tapi kat dalam dalca ni mak saya dia taruh kacang bendi. Boleh juga Boleh. Kacang panjang. Tak ada masalah sebenarnya. Jadi variasi sayur-sayuran yang mungkin lebih keras sedikit sesuai dijadikan dalca. Okey, ini menu ni tak perlu makan nasi pun tak apa. Betul. Makan dia je kan kenyang. Makan ni pun dah cukup mengenyangkan. Actually kalau ada tempe ataupun tahu goreng tu pun lagi ngam sebenarnya. Betul, setuju. Kan? Itu orang kata betul-betul dah penambat selera lah ya. Kita tapi dah hari
cukup. tak ada, yang ni je ada. Sebab konsep pun sayur-sayuran. Sayur. Jadi sesuai lah hari ini kita kita orang tampilkan tambah telur sayur-sayuran. Kita ada kangkung Kangkung. Ini sayur apa ni? Itu bayam. Bayam pun boleh buat Boleh. untuk gaduh-gaduh juga Kacang panjang. Kacang panjang. Banyak lagi sayur sebenarnya boleh. Tapi ni saya buat sayur yang ni je lah. Okey, baiklah. Dah hampir masak menu masak lemak bersih Kelantan ini. Ila, bagi mereka yang mungkin nak rasa variasi sayur-sayuran ni, bagaimana cara untuk mereka ketahui? Okey, boleh kunjungi kita orang punya restoran di Pantai Dalam. Nama restoran tu Kak Nik Patin House. Kita orang beroperasi daripada pukul 11 pagi sampai 10.30 malam. So lauk malam tu actually pukul 6 you all datang, kita orang dah ready untuk malam lah. Macam tu. Malam masih lagi boleh dapat variasi sayur-sayuran? Ada. Wow. Mostly paling favourite sayur ni ada, sayur goreng lah. Goreng ni ada, semua ada. Boleh ikut. Agaknya kan dalam satu hari di kedai tu berapa jenis sayur-sayuran yang actually banyak mak saya, daripada goreng, daripada masak lemak ada lebih kurang 10 lebih. Ya, ada pucuk ubi, ada rebung, ada satu hari saya kira penonton-penonton boleh ke kedai Kak Nik. Yes, ada petola. Termasuk dengan sayur goreng lah. Ulam yang raw ni kan. Itu banyak. yang bagi mereka yang suka fresh boleh makan ulam-ulaman Pilihan tu banyak. Jadi anda yang boleh tentukan apa yang kena dengan selera tekak sendiri. Dan untuk mereka yang mungkin nak follow Instagram, boleh follow kita orang dekat Kak Nik, huruf kecil Kak Nik _Patin House, ataupun kita orang punya Facebook huruf besar semualah, Kak Nik Patin House Official. Baiklah, terima kasih Ila bersama kita hari ini berkongsi pelbagai jenis sayur-sayuran yang ada hari ini. Satu lagi yang istimewa, yang ni pun favourite saya juga. Sebab kalau dah makan kita rasa tak makan sayur lah, kita rasa macam makan kudapan. Apa menunya? Jom sama Sugi. Terliur penonton di rumah, Rina. Saya pasti anda di rumah ada yang tak suka makan sayur. Tapi ini akan membuatkan anda suka makan sayur. Sebab apa yang akan kami kongsikan adalah keripik peria dan juga peria crispy. Kita bersama dengan Puan Siti Habibah. Okey, baiklah. Puan Siti Habibah, cakap pasal keripik ni, biasanya orang takut sebab berminyak. Tapi orang yang tak suka makan sayur akan suka kat keripik sebab yalah dah ada sayur kan namanya. Okey. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan, bila kita cakap pasal keripik peria ni, jenis peria yang dipilih tu ada menjadi salah satu faktor ke macam mana? Sambil-sambil kita gaul, kita boleh panaskan api dulu. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita cuba variasikan daripada sayur-sayuran, kita cuba jadikan keripik sebagai kudapan kita lah. Okey, tapi peria yang digunakan ni, peria jenis apa? Sebab kita ada peria yang kecil, ada kita pilihannya. Kita pakai peria daripada varieti dari Bangladesh lah, supaya rasanya lebih kurang pahit. Dan sedaplah bila kita dibuat keripik. So bila kita orang kata hiris tu, peria ni kena halus lah. Kita nipis lah supaya dia garing, rangup lah kita nak makan. Boleh kita tunjukkan betapa nipisnya ataupun halus peria selepas dihiris tu. Tengok tu memang nipis sangat, sebab tu kita boleh dapat keripik yang cukup rangup ya. Dan tepung yang digunakan adalah tepung goreng ayam. Tepung goreng yang rangup lah. Okey, dan kalau mereka di rumah nak mungkin menggunakan peria yang berlainan jenis, ada tak tips untuk menghilangkan rasa pahit peria? Okey, kita selepas kita sagat, kita basuh, buangkan dia punya rasa pahit tu dengan air garam lah. Kemudian kita tus, selepas tus sekejap untuk hilangkan air dia. Baru kita boleh ambil peria tu, kita kacau dengan tepung lah. Kita tak payah letak air yang banyak. Okey, baiklah. Yang seterusnya, keripik pegaga. Mungkin ada yang bertanya macam mana kita nak goreng pegaga ni. Sama juga ke caranya? Sama. Cuma kita pakai pegaga lah. Okey. Tepung rangup yang sama juga. Jadi kita gaul, lepas tu kita goreng, makan panas-panas. Itu yang paling best bila kita makan panas-panas. Okey, selain daripada pegaga ni, kita juga ada cendawan yang digoreng. Sama juga caranya? Sama. Semua konsep dia sama. Kita tak pakai air banyak lah. Okey, tak pakai air banyak. Dan yang istimewanya, yang mana satu ni? Yang ini ke? Keripik bayam Brazil. Bayam Brazil. Okey, kenapa bayam Brazil? Bayam biasa tak boleh ke? Bayam Brazil ni
dari segi khasiat dia, kita boleh untuk rawat kanser. Okey. Lagi kita tanam secara organik lah, Organik. kita tak guna bahan kimia. Okey. Sama-sama yang itu digoreng panas dan ini digaul. Saya nak cuba keripik peria yang sudah digoreng ni. Tengok betapa pahit atau tak pahit. Okey. Cukup rangup. Mungkin anda dah boleh dengar krup-krap ya. Memang rangup, tak pahit. Rasa tepung dia memang ada. Memang on lah bagi saya. Okey, yang seterusnya saya nak cuba yang pegang yang apa? Bayam Brazil tadi, yang ini ya. Okey. Sama juga, memang rangup. Jadi memang kalau anda di rumah nak cubalah hari ini boleh. Satu hari ini anda tak akan berhenti makan. Okey, apapun Puan Zakia boleh kongsikan. Puan Zakia. Puan Habibah. Puan Habibah boleh kongsikan laman IG kalau mereka nak memberi pesanan ataupun nak membeli, mencubanya. Boleh follow saya punya IG Habibah Siti atau Facebook saya Siti Habibah lah. Okey, kalau nak order bolehlah kalau ada kenduri ke apa? Kenduri atau door gift ataupun secara online kita akan post lah mana yang jauh. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak Puan Habibah. Okey, saya nak makan lagi. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Oops.